Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu semula pada minggu ini untuk membicarakan dan menghuraikan nazam Az-Zubad karangan Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum tu Ana share ni nampak matan ni. Kita berhenti minggu lepas sampai pada rangkap ketujuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada nazam Az-Zubad di rumah boleh lihat di rangkap ketujuh, di bait ketujuh atau rangkap ketujuh. Kata pengarang kita Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala, fa'mal walau bil ushri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu wallaha arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalasi. Kita masih lagi di muqaddimah yang mana kata Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala, maka amalkanlah walau hanya 1/10 daripada ilmu yang kita tahu. Seperti pada kewajipan zakat yang nanti kita akan belajar, sebahagian daripada jenis zakat yang kita kena keluarkan ini, kadar yang kita kena keluarkan adalah 1/10. Okay, kita akan belajar nantilah. Seperti pada kewajipan zakat, nescaya dengan begitu engkau akan keluar dengan cahaya ilmu daripada kegelapan. Kalau kita beramal dengan ilmu, kita akan keluar daripada kegelapan. Kini Ana baca terjemahan dia dulu. Sebab orang yang alim, orang yang tahu, sedangkan dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalannya tertolak lagi tidak diterima. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah aku mengharap agar mengurniakan keikhlasan agar nazam ini dapat menjadi keselamatan bagiku di hari kiamat. Jadi kata Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala, kita tengok pada bait ketujuh ni, rangkap ketujuh, kita mula huraian yang lagi terperinci. Fa'mal walau bil ushri kaz-zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Rangkap ini menceritakan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang berada di rumah yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita beramal dengan ilmu yang kita tahu. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau berkata, al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu dia menyeru kita untuk diamal. Seolah dia memanggil-manggil kita untuk kita amal dia. Fa in ajaba, kalau kita menyahut seruan ilmu tu, menyahut dengan kita mengamalkan dia, dia akan kekal dengan kita. Dia akan kekal berada bersama dengan kita. Sebab tu ulama kata, antara perkara yang menyebabkan kita tak mudah lupa ilmu adalah kita beramal dengan ilmu tersebut. Okay. Fa in ajaba, kalau kita sahut seruan ilmu untuk beramal itu, ilmu tu akan stay dengan kita. Wa illa irtahal, kalau kita tak sahut seruan ilmu tu untuk beramal dengan dia, ilmu tu pun akan pergi. Dengan kita tidak beramal dengan ilmu tu akan hilang.
Okay, ilmu tu akan hilang. Sebab tu warid daripada sebahagian salafus salih kita yang mereka menyebut kami membantu diri kami dalam menghafal ilmu ini dengan mengamalkan apa yang kami hafal. Dengan mengamalkan apa yang kami tahu. Dan kunna nasta'inu 'ala al-hifzi bil 'amali bihi. Kunna nasta'inu 'ala hifzi al-hadis bil 'amali bihi. Seperti mana yang warid daripada sebahagian salafus salih. Okey. Kami dahulunya nak bantu diri kami dalam menghafal hadis ni, kami beramal dengan hadis yang kami hafal. Kan? Kami beramal dengan hadis yang kami hafal. Jadi sini menunjukkan kepada kita kepentingan beramal dengan ilmu. Ilmu tu dia bila diamal, dia akan lagi kekal. Bahkan tujuan kenapa kita belajar adalah untuk kita beramal, kan? Kita belajar supaya kita dapat perbaiki amalan kita. Tingkatkan kualiti amalan kita. Yang mana ianya akan membuatkan amalan tu lebih diterima lah. Amalan itu diterima. Okay? Dan lebih diredai Allah, disukai Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam Ibn Ruslan, fa'mal walau bil ushr. Kan? Beramallah walaupun dengan 1/10 je ilmu yang kita tahu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masyhur di kalangan ulama hadis ada konsep yang dipanggil zakat hadis. Ada zakat hadis tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Zakat hadis ni adalah dengan bila kita belajar beberapa hadis, okey, kita cuba beramal dengan hadis tersebut. Kan ada ulama kata kalau kamu hafal 5 hadis, amallah satu hadis kurang-kurangnya. Kamu tahu 20 hadis, amallah dengan satu sekurang-kurangnya. Okey? Yang mana perbuatan tersebut seolah macam kita keluarkan zakat. Zakat hadis, maksudnya beramal dengan hadis. Okey? Masyhur di kalangan ulama hadis. Maka fa'mal walau bil ushri kazakah. Beramallah walaupun dengan 1/10 ilmu yang kita tahu, macam dalam zakat. Okay, dalam zakat nanti kita akan belajar, kita akan keluarkan 1/10 je daripada harta untuk sebahagian jenis harta ni. Kita tak perlu pun untuk keluarkan kesemuanya. Apa natijah dia? Natijah dia takhruj binuril ilmi min zulmati. Bila kita beramal dengan ilmu kita, kita akan keluar daripada kegelapan ini dengan cahaya ilmu. Kan? Sebab ilmu ni cahaya lah. Ilmu ini cahaya. Sebab itulah di antara nasihat para ulama salafus salih kita, kan, adalah untuk tidak memadam cahaya ilmu itu dengan maksiat. Kan. Seperti mana yang dikisahkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berjumpa dengan Waqi' bin Al-Jarrah, imam hadis yang masyhur. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i berkata padanya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kan, aku syakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' bin Al-Jarrah ni akan lemahnya hafalan aku. Tiba-tiba jadi lemah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i ni orang yang biasanya hafalannya tak lemah lah. Hafalannya tip-top, sangat kuat ya. Pemikiran yang tajam dan cepat hafal. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan baca dalam biografi Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i waktu umur belasan tahun dah hafal puluhan ribu syair daripada Bani Huzail. Okay, jadi Imam Syafi'i ni seorang penghafal yang hebat. Tiba-tiba Imam Syafi'i dapati satu hari hafalannya jadi tak berapa kuat. Maka Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Okay, Waqi'. Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' lemahnya hafalan aku. Okey. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' pun bagi panduan kepada aku supaya aku tinggalkan maksiat. Wa akhbarani anna al-ilma nurun, dan menghabarkan kepada aku bahawa ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada kaki maksiat. Okey. So ilmu ni ada cahaya. Kan, ilmu ni ada cahaya. So kalau kita beramal dengan ilmu kita, kita akan
berpandukan dengan ilmu tersebut sebagai cahaya untuk kita keluar daripada kegelapan. Kegelapan apa ni? Kegelapan dekat sini adalah kegelapan syirik, kegelapan hawa nafsu, kegelapan bid'ah, kegelapan perkara-perkara khurafat dan sebagainya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadil wathan. Sebelum kita masuk rangkap ke-8, suka untuk anda sebutkan pada rangkap ke-7 ini juga sebenarnya Al-Imam Ibn Raslan sedang isyaratkan. Kenapa 1/10? Selain isyaratkan kepada dalam zakat, beliau sebenarnya mengisyaratkan juga terhadap hadis yang ada di dalam Jami' At-Tirmizi. Lebih tepat kita sebut Jami' At-Tirmizi, bukan Sunan At-Tirmizi. Sebab dalam Jami' At-Tirmizi dia ada semua bab hadis, bukan hukum hakam sahaja. Maka bila kitab tu mengumpul semua jenis hadis, lagi betul kita panggil dia Jami', bukan Sunan. Sebab Sunan biasanya khusus untuk hadis-hadis hukum. Jadi dalam Jami' At-Tirmizi ada hadis daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihi halak." Okay. Innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihi halak. Sesungguhnya kamu berada pada satu zaman yang jika ada salah seorang daripada kamu itu meninggalkan 1/10 daripada apa yang diarahkan kepada dia, apa yang dipertanggungjawabkan kepada dia, halak, maka binasalah dia. Okay. Thumma ya'ti zamanun man 'amila minhum bi'ushri ma umira bihi naja. Itu dia. Thumma ya'ti zamanun man 'amila minhum bi'ushri ma umira bihi naja. Kemudian akan datang pada satu zaman nanti di akhir zaman, siapa daripada kalangan mereka yang beramal dengan 1/10 ilmu, naja, dia akan terselamat. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW beritahu dekat para sahabat ni, kamu berada pada satu zaman yang siapa beramal dengan 1/10 daripada ilmu yang dia tahu, dia akan binasa. Maksudnya standardnya pada zaman Nabi SAW 1/10 tak cukup. Kemudian Nabi SAW kata, "Thumma ya'ti zamanun." Kemudian akan datang zaman. Okay. Siapa yang beramal dengan bi'ushri ma umira bihi, 1/10 daripada apa yang diarahkan kepadanya, naja. Siapa yang beramal dengan 1/10 dia terselamat. Maksudnya di akhir zaman nanti, di zaman kita ni tuan-tuan dan perempuan, apabila standard dah jatuh, kita bukan macam standard para sahabat dah, radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang beramal dengan 1/10 ilmu yang dia tahu pun, dia akan selamat. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Okay. Kata Al-Imam At-Tirmizi, wa qala hadithun gharib. Okay. Hadithun gharib ni antara cara Imam Tirmizi mungkin nak isyarat halus bahawa hadis ni ada kelemahan padanya. Ala kulli hal, di dalam bab fadail amal, okay, ataupun targhib, maka tak ada masalah. Pada rangkap ke-8, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubbadi al-wathan. Okay. Rangkap ke-8 ni tuan-tuan dan puan, di antara rangkap yang paling masyhur di dalam Nazam Zubat. Yang mana anda rasa kita kadang-kadang waktu kita kecil, kita kadang-kadang dengar daripada guru-guru sekolah kita, ustazah-ustazah di sekolah kita dulu selalu sebut. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Okay. Rangkap yang masyhur. Dan dia membuatkan ana teringat kata Syekhana Mansur Al-Amiri, hafizahullah. Kata beliau, ada sebahagian bait dalam syair-syair para ulama ini, nazam-nazam para ulama ini, dia sangat senang untuk dihafal. Dia orang Inggeris cakap catchy, senang untuk kita ingat. Seolah dia macam menyuruh kita untuk dihafal. Antaranya rangkap ke-8 ini. Ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Sebab orang yang alim sedang dia tidak beramal dengan ilmu dia itu, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Ini wa'id.
ini adalah ancaman. Okay, wa'id, ancaman terhadap orang yang dia tahu tapi dia tak beramal dengan ilmunya. Kan? Dia berkata-kata dengan sesuatu tapi dia tak beramal sesuai dengan apa yang dia kata. Okay, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah itu untuk kamu berkata-kata sesuatu yang kamu tak buat. Untuk kamu galakkan orang buat sesuatu tapi kamu tak buat. Okay? Tidak beramal dengan ilmunya. Jadi dalam rangka ke-8 ni juga Imam Ibn Raslan mengisyaratkan kepada hadis yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahawasanya Nabi SAW bersabda, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Golongan pertama yang dicampakkan mereka itu ke dalam neraka, ada 3 golongan. 3 golongan yang pertama dicampakkan ke dalam neraka. Nas daripada hadis. Okey. Salah satu daripadanya adalah seseorang yang dalam satu riwayat dikata alim. Dalam riwayat lain dikatakan qari'. Orang yang baca Quran. Yang baca Quran dengan sedap. Yang hafal Quran. Dalam riwayat lain dikatakan dia tu seorang yang alim. Yang apabila ditanya kepada dia, kenapa kamu belajar Al-Quran ini? Kenapa kamu belajar ilmu agama ini? Dia kata, kerana kamulah, wahai Allah Azza wa Jalla. Untuk kamu. Lalu Allah Azza wa Jalla kata kepadanya, kazabt. Kau dah berdusta, kau tipu. Kau belajar dan kau baca Quran dengan sedap-sedap ni supaya kau itu dipanggil sebagai qari', supaya kau itu dipanggil sebagai alim. Liyuqala laka alim, liyuqala laka qari'. Supaya disebutkan bahawa kau tu alim atau disebutkan bagi kau tu qari'. Jadi kemudian dia diperintahkan untuk dicampakkan dalam neraka dalam keadaan terbalik. Maksudnya kepala dia diheret ke tanah, pipi dia diheret. Kepala dia diheret, kaki dia ke atas, kepala dia kat bawah. Diheret kepala dia tu, pipi dia berseret dengan tanah untuk masuk ke neraka. Jadi ini wa'id yang syadid. Ini satu peringatan yang ataupun ancaman yang berat kepada orang yang dia tak beramal dengan ilmunya. Ada orang kan kata, oh kalau macam tu baik saya tak payah tahu. Baik saya tak payah mengaji ilmu agama. Saya lagi banyak mengaji, lagi saya kena ancam pula. Ada orang kata lagi banyak mengaji, lagi kena ancam, lagi tak selamat. Dia kata apa? Baik aku tak payah mengaji agama kan. Tak kenalah aku ancaman masuk neraka paling awal ni, lagi awal daripada penyembah berhala. Kita jawab dekat dia, orang yang dia tak mengaji pun, dia kena ancaman lain pula. Ancaman dia dekat rangkap seterusnya ni. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak lagi diterima. Kawan tadi yang tak mahu belajar kan, dia kata aku tak nak belajar lah. Macam-macam ancaman dapat. Kan? So bila dia amal dalam keadaan dia tak tahu dan tak belajar itu, amalan dia tak diterima. Dia diancam juga bila amalan tak diterima, macam mana kita nak masuk syurga. Kan? Apa kita punya wasilah kita nak masuk syurga? Kita ada amalan, kita tak ada orang cakap currency nak masuk syurga. Kan? Kita kosong, kita punya akaun kosong. Tak boleh juga. Tak selamat juga, betul tak? Jadi jalan keluar dia adalah kita kena belajar dan kena beramal dengan apa yang kita belajar. Kan? So kena belajar supaya ilmu itu, supaya amalan kita diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebab amalan ini ada syaratnya untuk ianya diterima. Ada syarat-syarat untuk ianya diterima, kan? Seperti mana yang Imam Ibn Raslan sebut dalam Nazam Zubat ni juga, wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat, qaul kita, ucapan kita dan perbuatan kita bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Kalau tak menepati dengan sunnah Rasulullah SAW, tak diterima juga. Maksudnya kalau kita buat dalam keadaan kita jahil dan tak menepati sunnah Nabi SAW, tak diterima.
Kan? Okay? Maka kesimpulan ni kita kena belajar, dan kesimpulan ni kita kena beramal dengan apa kita belajar. Sekurang-kurangnya 1/10. Sebab siapa yang beramal dengan 1/10, insya-Allah selamat. Macam Nabi SAW sebut tadi, najah, dia akan selamat. Dan thumma ya'ti zamanun man amila minhum bi'ushri ma umira bihi najah. Yang ke-10, rangkap ke-10. Wallaha arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalasi. Wallaha, didahulukan dia punya maf'ulun bihi dia di dalam ilmu nahwu lah, bahasa Arab didahulukan maf'ulun bihi dia. Arju ini dia punya kata kerja dengan pelaku dia, fi'il dan fa'il. Asalnya arjullaha. Okay, didahulukan wallaha arju, didahulukan maf'ulun bihi untuk, dalam ilmu balaghah dipanggil untuk memberi faedah al-qasr, untuk menghadkan bahawasanya hanya kepada Allah lah dia berharap. Hanya kepada Allah lah aku berharap. Kan, macam kita sebut dalam Al-Fatihah, iyyaka na'bud. Asalnya na'buduka. Na'buduka. Ka tu maf'ulun bihi, dhamir muttasil. Okay? Kemudian didahulukan ke hadapan, okay, dan dia dalam posisi mansub sebab dia maf'ulun bihi, so dia akan jadi iyyaka. Kan? Iyyaka na'bud. Yang memberi faedah al-qasr, iaitu menghadkan. Hanya sahaja saya berharap kepada Allah untuk mengurniakan al-man. Al-man ni maksudnya mengurniakan al-ikhlas. Okey, kena agar dikurniakan ikhlas. Agar dengan nazam ini dia menjadi sebab kepada al-khalas, keselamatan aku di hari kiamat nanti. Kan? Maka kita doakan amin. Moga pengarang kita Al-Imam Ibn Raslan rahimahullahu ta'ala diselamatkan di hari akhirat nanti. Dan antara penyebabnya adalah nazam yang dia buat ni, yang telah memberi manfaat kepada puluhan ribu manusia zaman berzaman, terutamanya yang daripada mazhab Syafi'i. Okey, selesai. Itu mukadimahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah habis belajar 10 rangkap. Alhamdulillah. 10 rangkap ni, tuan-tuan dan puan-puan kena beramal dengan satu rangkap daripada 10. Sebab 1/10 kan kita dah belajar tadi. Okey. Kena belajar, kena beramal dengan 1/10 daripada rangkap ni. Okey. Muqaddimah fi ilmi usuluddin. Muqaddimah tentang ilmu usuluddin ni ana tak sentuh. Ana akan skip kerana di Yayasan Taklim ni kelas-kelas akidah telah banyak. Dan ana nak fokus kelas ana ni lebih kepada fiqh lah. Asatizah yang mengajar akidah dah banyak. Mungkin kalau kita dah habis yang fiqh nanti, bahagian fiqh lepas ni, kalau ada kesempatan kita akan patah balik untuk huraian muqaddimah akidah ni, untuk kita baca sepintas lalu lah. Okay. So kita skip, kita masuk ke taharah, rangkap 77. Kita lompat daripada 10 ke 77. Okay. So kitabu al-taharah. Pertama sekali yang kita nak belajar dalam matan Abi Syuja' ni adalah tentang taharah. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, saya kena bagi beberapa mukadimah penting. Ilmu fiqh ini, dia pembahagian dia dibahagi kepada 4 bahagian. Okey. Tuqassam ataupun yuqassam al-fiqhu ila arba'ati arba'. Dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ibadah, rubu' al-ibadat. 1/4 yang pertama dipanggil al-ibadat, ibadat. 1/4 kedua muamalat. 1/4 ketiga munakahat. Okey. Ataupun dalam sebahagian kitab yang moden terutamanya dipanggil al-ahwal asy-syakhsiyah. Tapi sebenarnya dibincang tentang hukum hakam keluarga lah, perkahwinan. Dan yang terakhir jinayat. 1/4 terakhir jinayat. Dan yang pertama, 1/4 pertama tuan-tuan dan puan-puan. Okay, nampak ana share screen ni, ana harap nampak lah. Okay, kita cakap al-fiqh 4 kan.
al-ibadat, al-muamalat, al-muamalat, al-munakahat, dan sekali al-jinayat. Okey, ada 4. Kan? So dalam matan Abi Syuja', keempat-empat ni ada. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Yang kita nak masuk hari ni adalah pada ibadat. Dalam ibadat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia terbahagi kepada 5, boleh kata 5 atau 6 besar, tajuk besar. Taharah. Kemudian dia ada solat. Kemudian dia ada jenazah. Kemudian dia ada zakat. Kemudian dalam ni juga kita ada, tak cantik jadi, puasa. Kemudian dalam taharah juga, dalam ibadat juga kita ada haji. Macam itulah. Kita nampak tuan-tuan dan puan? Sebahagian dalam mazhab Syafi'i dia akan tambah dalam bab ibadat ni juga perkara lain, as-sayd wal dhabaih. Sembelihan dan buruan. Sebahagian ulama sembelihan dan buruan. Ataupun dia akan letak bab udhiyah. Penyembelihan lah korban. Udhiyah ni korban. Udhiyah. Ini susunan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Okey. Dalam mazhab Syafi'i, biasanya dalam bab ibadat ini, ulama dalam mazhab Syafi'i dia akan mention benda-benda ni. Tak lari daripada taharah, solat, jenazah, zakat, puasa, haji atau udhiyah. Sebahagian kitab udhiyah, sebahagian kitab ana rasa dia ada sembelihan dan buruan, as-sayd wal dhabaih. Okey, ala kulli hal, boleh dikatakan hampir semua mula dengan taharah. Hampir semua buku fiqh mula dengan taharah dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab ulama dalam mazhab Syafi'i dia melihat dari sudut nak menyusun kitab fiqh ni, dia nak menyusun dari sudut hajat manusia, keperluan manusia. Kan? Apa keperluan paling utama seorang manusia ni, terutamanya seorang Muslim? Okey. Bila orang tu masuk Islam, apa benda pertama dia kena buat? So sebab tu ulama akan bahas, jika ada mu'allaf, ada orang yang asalnya dia kafir, kemudian dia masuk Islam, dia ucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Apa awal wajibin alaih? Apa awal ataupun apa kewajipan pertama yang dia kena buat? Kewajipan pertama yang dia kena buat setelah dia masuk Islam adalah dia nak kena tahu, belajar tentang solat. Dia kena solat dan belajar tentang solat. Okey, itu dipanggil wajibul waqt. Kewajipan pada waktu itu. Yang paling urgent, yang ada urgensi tertinggi untuk diketahui adalah solat. Solat ini syaratnya taharah. Tak diterima melainkan dengan taharah. Yang macam Nabi SAW sebut dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kan? Allah tidak menerima solat seorang daripada kamu jika dia berhadas melainkan dia telah berwuduk. Kena ada taharah. Kalau tak ada taharah tak sah. Jadi taharah adalah syarat kepada solat. Dan syarat kepada suatu perkara itu didahulukan. Kita ada syarat, kita ada masyrut. Solat syaratnya taharah. Taharah itu syarat kepada solat. Solat ni dipanggil masyrut. Taharah dipanggil syarat. Okay, jadi asy-syartu yuqaddamu 'alal masyrut. Syarat kepada suatu perkara didahulukan di atasnya. Ke atasnya. Maksudnya kita kena tahu tentang syarat dulu. Baru kita tahu tentang masyrut. Kan? Okay, kena selesai syarat dulu baru boleh selesai masyrut. Kita nak masuk universiti tuan-tuan dan puan-puan.
Nak apply masuk universiti, contoh Harvard lah konon. Kita kan. Konon nak masuk Harvard. Konon nak masuk Oxford. Kita kena tengok syarat. Kena tengok syarat syurut. Jamak ada syurut. Kena tengok syarat nak masuk Oxford macam mana. Kena bijak macam mana. Bayaran yuran dia berapa ratus ribu setahun kan. Dekat Oxford. Kalau kita penuhi syarat nak masuk Oxford, bolehlah belajar kat Oxford. Tak penuhi syarat, tak masuklah Oxford. Betul tak? So, syarat kena dahulu daripada masyrut. Okay? So, sebab tu didahulukan perbahasan tentang taharah. Ada sebahagian ulama' macam Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Kan? Yang mana Imam Malik ini dipuji oleh Imam Syafi'i lah. Apabila disebut tentang para ulama', maka Imam Malik itulah bintangnya. Kan? Famalikunin najm. Maka Malik itulah bintang. Imam Malik susun Muwatta' tak mula dengan taharah. Imam Malik susun Muwatta' mula dengan bab waktu solat. Bab wuqutus salah. Kitab ataupun bab wuqut as-salah. Wuqut jamak waqt. Okey. Bab wuqut as-salah. Ataupun bab awqat salah, antara dua tu. Okay, Imam Malik mulakan dengan membahaskan bila masuk waktu solat. Sebab Imam Malik melihat kewajipan pertama seorang yang masuk Islam adalah untuk solat. Sebelum nak solat, dia kena tahu bila masuk waktu solat. So nak kena tahu bila masuk waktu solat lagi penting daripada nak belajar tentang taharah. Benda pertama nak kena tahu, belajar tentang bila masuk waktu solat. Dah tahu masuk waktu solat ke belum, baru belajar tentang taharah. Itu cara pandang Imam Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak, dimulakan dengan taharah dulu. So tahu tentang taharah lagi penting daripada tahu tentang dah masuk ke belum waktu solat. Sebab apa? Sebab taharah ini dia berguna dalam banyak keadaan, bukan pada waktu solat sahaja, dalam ibadah-ibadah yang lain. Bila nak baca Quran, bila nak tawaf dan sebagainya. So hajat kepada taharah itu lebih besar. Okey? Ini tentang susunan kitab je tuan-tuan dan puan. Susunan je. Mungkin kita akan rasa macam agak remeh kenapa nak dibincangkan tentang susunan ni, tapi ulama' bagi perhatian tentang susunan. Sebab tu kita ada Al-Imam kalau nak tak silap Al-Burqi ni. Okey, dalam mazhab Syafi'i Al-Burqi ni ada buat risalah tentang apa munasabah susunan bab yang ada dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Okey. So hari ni kita nak belajar tentang taharah. Okey. Dalam taharah ni ada apa? Ana akan ringkaskan dan simpulkan kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat rumah tentang bab taharah ni. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan faham peta minda ni, faham apa yang nak cakap ni, bab taharah akan jadi lagi jelas. Sebenarnya bab taharah ni, dia berlega sekitar beberapa perkara je. Taharah ini, dia ada maqasid dan wasail. Apa yang kita nak capai daripada belajar bab taharah? Apa yang kita nak capai daripada kita belajar bab taharah? Ada 4 tujuan utama kita belajar. Dipanggil maqasid. Maqasid at-taharah. Kita belajar bab taharah ni supaya pertama kita nak reti wuduk. Kita belajar bab taharah ni supaya kedua kita nak reti al-ghusl. Nak reti mandi wajib. Ketiga kita belajar bab taharah ni supaya kita nak reti at-tayammum. Reti tayammum lah. Yang keempat, kita belajar taharah ni supaya kita nak izalatun najasah. Untuk kita belajar macam mana nak hilangkan najis. Ini maqasid taharah. Ini kalau orang tanya bab taharah ni belajar tentang apa sebenarnya? Kita nak belajar macam mana nak perform part ni. Macam mana nak buat wuduk, macam mana nak buat ghusl, macam mana nak buat tayammum, macam mana nak hilangkan najis. Ini maqasid. Ini tujuan utama kita belajar bab taharah. Kalau tak nampak tujuan, kan? Macam mana kita nak kuasai, betul tak tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang ada orang dia belajar bab taharah daripada kecil sampai besar. Daripada muda sampai tua. Daripada rambut dia hitam sampailah semuanya uban. Tapi dia tak faham-faham lagi apa tujuan aku belajar taharah ni. Kan dia pergi masjid, pergi surau, dengar ustaz cerita pasal air, dengar ustaz cerita pasal najis, tak habis-habis sampai ke
umur dia yang dah lanjut, dia tak faham. Kan? Okey, jadi kita kesiankan kepada orang macam tu. Untuk mudahkan, untuk elakkan perkara tersebut berlaku, inilah dia maqasid taharah 4 ni. Wuduk, ghusl, tayamum dengan izalatun najasah. Dan kata para ulama kita, tuan-tuan dan puan-puan, 4 ini, okey, dia maqasid. Maqasid ni objektif utamalah. Dia kena ada wasilah nak sampai kat dia, betul tak? Untuk sampai kepada objektif, kita kena ada jalan, kena ada wasilah, kena ada medium. Jadi, kalau maqasid taharah ni 4, apa dia wasilah atau wasail taharah? Wasail ni maksudnya jalan untuk sampai kepada maqasid taharah tadi. So, ulama kata wasail at-taharah 4 juga. Untuk kita mampu buat wuduk, mampu mandi wajib, mampu tayamum, mampu membuang najis, kita kena ada 4 ini. Inilah 4 wasilah dia. Yang pertama apa? Kita kena ada al-ma' al-mutlaq. Pertama kita kena ada air yang mutlak. Kedua kita kena ada at-turab at-tahur. Kita kena ada debu tanah yang suci. Debu tanah yang bersih, suci dan menyucikan, at-turab at-tahur. Yang ketiga kita kena ada hajaru al-istinja. Batu ataupun yang seumpama dengannya yang kita boleh guna untuk istinja. Sebab istinja ini, dia masuk bawah mana tuan-tuan dan puan-puan? Kalau yang ada dekat rumah tu, cuba tuan-tuan dan puan-puan sama-sama fikir. Istinja ni masuk dekat wuduk ke? Dia masuk dekat ghusl ke? Mandi wajib ke? Dia masuk dekat tayamum ke? Atau dia masuk pada izalatun najasah, menghilangkan najis? Kan? Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka. So jawapannya dia masuk dekat izalatun najasah. Okay. Hajarul istinja. Dia masuk dekat izalatun najasah. Hajarul istinja ni batu yang kita guna untuk istinja. Ataupun yang seumpama dengan batu. Tisu contohnya. Okay. Yang kesat yang kita guna untuk istinja. Itu pun dia masuk bawah hajarul istinja. Yang keempat adalah ad-dabigh. Ad-dabigh ni apa pula? Ad-dabigh ni adalah ejen pembersih yang kita guna untuk bersihkan kulit binatang. Untuk ejen pembersih kulit binatang. Macam itulah. Boleh. Nanti kita akan belajar lah. Yang mana zaman dulu ulama ada recommend kepada kita untuk guna beberapa bahan. Okey. Yang sifat bahan tersebut dia dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ladhi'. Yang mana kalau kita nak terjemah dalam bahasa moden dia acidic. Ada kekuatan untuk menghilangkan darah yang masih berbaki pada kulit binatang. Untuk menghilangkan saki-baki lendir yang ada pada kulit binatang yang kita nak bersihkan. Contohnya kita nak kulit lembu, nak guna kulit lembu nak buat handbag. Kita nak guna kulit lembu nak buat handbag, kita tak boleh pakai macam tu je. Kita kena buat proses sertu, ad-dabagh. Nak sertu ad-dabagh ni, kita kena ada ejen untuk pembersih kulit binatang. Nanti kita akan belajar lah. Jadi sampai pada tempatnya. Okay? So, 4 maqasid taharah dan 4 wasail taharah. So, cara untuk kita macam mana kita nak sampai kepada berwuduk, tayamum, mandi wajib dan menghilangkan najis. Kita sampai dengan kita buat 4. Kita kena ada 4 ni. Kita kena ada salah satu daripada 4 ni. Air mutlak, debu tanah yang suci, hajar istinja dan ejen pembersih kulit binatang. Dipanggil dabigh. Kita ada 4 ni. Kita boleh buat ke-4 maqasidut taharah. Okay. Sebenarnya ada lagi, Ana perincikan lagi untuk faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Ana perincikan untuk faedah kita semua. Kadang-kadang mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada teringat dalam bab taharah ni kita belajar tentang bekas inak ataupun cawan. Kita belajar tentang bekas. Kita belajar tentang dekat mana kita nak simpan air.
Kita belajar tentang eloknya dia lebih daripada saiz yang boleh memuatkan 2 kullah air. Betul tak? Kita belajar tentang dipanggil ina atau aniyah. Okey. Kenapa kita belajar tentang bekas, tentang kantung untuk simpan air? Kita belajar tentang itulah kolah ke. Maksudnya kita belajar tentang perkara yang padanya disimpankan air. Okey, kita cakap bekas lah senang cerita ataupun kantung air kan, ina ataupun aniyah. Jawapannya kerana itu adalah wasilah kepada wasilah. So memandangkan kita dah bincang tentang al-ma'ul mutlaq sebagai wasilah kepada taharah. Macam mana nak simpan ma'ul mutlaq? Itu dipanggil perbahasan wasilatu al-wasilah atau wasilatul wasail. So wasilah untuk simpan ma'ul mutlaq kita simpan dalam bekas dalam aniyah. Okey. Itu secara ringkas je lah Ana sebut. Ana tak mau tuan-tuan dan puan-puan pening. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan faham dalam bab taharah kita ada 4 maqasid dan 4 wasail. Selepas dah faham ini, perkara ni, barulah kita tengok Nazam Zubat. Okay, dan mungkin insyaAllah lagi senang untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi kata Imam Ibn Raslan, Kitabut Taharah. Yang mana Kitabut Taharah ini, Taharah ada beberapa definisi. Dari sudut bahasa Arab, Taharah ni maksudnya suci lah. Bersih dan suci. Daripada apa-apa kekotoran. Sama ada maknawi ataupun fizikal. Hissi ataupun maknawi. Okey, itu dari sudut bahasa Arab. Dari sudut istilah para ulama, kita ada banyak istilah yang dikemukakan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Biasanya untuk mengajar pelajar yang mungkin first time belajar fiqh, first time nak betul-betul mendalami fiqh, ulama akan kemukakan definisi Imam An-Nawawi. Sebab definisi Imam Nawawi ni yang boleh dikatakan paling senang. Jadi apa dia definisi taharah di sisi Imam Nawawi? Imam Nawawi sebut definisi taharah ni adalah raf'u hadatsin au izalatu khabathin ataupun najisin. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Raf'u hadatsin au izalatu najisin. Mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Itu secara ringkas lah. Definisinya panjang sikit. Raf'u hadatsin au izalatu khabathin au ma ala ma'naihima au ala surataihima. Okay, au ma ala ma'naihima au surataihima. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Okay. Raf'u hadatsin au izalatu khabathin au fi ma'nahuma wa ala suratihima. Okay. Itu yang panjang. Yang ringkasnya raf'u hadatsin ataupun izalatu khabath. So, apa dia mengangkat hadas dan apa dia menghilangkan najis? So, anak tulis kat sini. So, taharah di sisi Imam An-Nawawi, at-taharah di sisi Imam An-Nawawi, dia mesti melibatkan sama ada mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Kenapa kita nak kena buat benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab hadas dan najis menghalang daripada sahnya solat kita. Jika ada hadas kecil, apa jadi? Solat tak sah. Ada hadas besar, apa jadi? Solat tak sah. Kan? Kalau ada najis yang ringan, mukhaffafah. Okey? Apa jadi? Tak sah solat. Kalau ada najis yang mutawassitah, apa jadi? Tak sah solat. Kalau ada najis yang mughallazah, dekat kita punya badan, pakaian kita, tempat kita solat, tak sah. Maka untuk sah solat, kita kena angkat hadas ataupun hilangkan najis. Okey? Itulah taharah. So apa dia hadas? Hadas ni apa hadas? Daripada kecil kita dengar perkataan hadas. Betul tak? Hadas, berhadas, hadas kecil, hadas besar. Kan? Apa dia hadas? Hadas ini kata ulama adalah suatu perkara yang
i'tibari. Tu dia. I'tibari ni maksudnya kita andaikan kewujudan dia. Ini secara mudah lah andaikan wujud dia. Andaikan kewujudan dia pada badan. Yang mana ia menghalang dari sahnya solat. Tu dia. Inilah dia hadas. Ana akan terang dah hurai, jangan risau. Suatu perkara yang i'tibari. I'tibari ni kita andaikan kewujudan dia pada badan. Yang mana ia menghalang dari sahnya solat. Okey. Ni tuan-tuan dan puan-puan nak faham kena fokus untuk yang mungkin kali pertama belajar. Mungkin ada yang lihat daripada rumah ni, dia dah pernah belajar fiqh, dia dah rasa senang lah kan. Tapi yang mungkin first time belajar, dia perlukan kepada huraian sikit. Okey. Jadi cerita dia macam ni. Hadas ni perkara yang iktibari. Maksudnya kita andaikan kewujudan dia. Dia bukan benda fizikal, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya bila orang tu, saya bagi contoh dan tuan-tuan dan puan-puan kena cuba faham contoh yang saya bagi dan cuba gambarkan. Sebab ilmu fiqh ini paling penting dia bila kita nak belajar, langkah pertama kita kena boleh menggambarkan masalah. Kita kena ada gambaran permasalahan dalam minda. Tugas pertama seorang guru fiqh adalah dia menggambarkan permasalahan kepada anak murid dia. Itu tugas paling penting. Taswirul masalah dipanggil. Taswir al-masalah. Menggambarkan permasalahan. Lepas tuan-tuan dan puan-puan dah dapat gambaran yang baik, dah dapat kefahaman dan gambaran yang baik, barulah ulama akan perincikan dengan hukum hakam dia, dengan dia punya dalil dia, perbincangan dan sebagainya lah. Yang paling penting kena dapat gambaran. So gambaran dia macam mana? Katakan ada orang yang dia buang angin. Dia buang angin lah, dia kentut, dia buang angin. Bila dia buang angin, ada apa-apa tak yang fizikal pada badan dia? Tak ada. Kan? Orang bila dia lepaskan angin, dia buang angin, tak ada perubahan fizikal. Maksudnya tak ada perubahan fizikal pada badan dia. Tapi kalau dia berwuduk, kemudian dia buang angin, sejurus selepas dia buang angin tu habislah. Batallah wuduk dia, tak adalah wuduk. Dari sudut fizikal dia, tak berubah apa. Dia sebelum buang angin, selepas buang angin, fizikal dia tak ada perubahan apa-apalah. Tak ada benda fizikal. Kan? Tapi kita tetap kata dia dah berhadas. So hadas ni bukan benda fizikal. Dia benda iktibari yang kita andaikan kewujudan dia. Bila dia buang angin, kita cakap dia dah berhadas. Kalau orang tanya kita, awak boleh tunjuk tak hadas tu kat mana? Kita tak boleh tunjuk, betul tak tuan-tuan dan puan? Kita tak boleh cakap hadas dia kat sini, hadas dia kat sini, dekat sini tak boleh. Kita tak boleh tunjuk hadas. Sebab hadas ni dia tak fizikal, dia iktibari. Jadi kita andaikan kewujudan dia. Kita andaikan kewujudan dia sebab dalil lah Al-Quran dan Sunnah bagi tahu dia ada. Okey, suruh andaikan kewujudan dia, okey, sebab ada dalil. So itu hadas. Yang mana bila ada dia, Al-Quran dan Sunnah bagi tahu kan, bila ada hadas ni ada contoh bila kita buang angin. Contohnya bila orang tu buang air, kan. Contoh bila orang tu bersetubuh, contoh. Ada hadas besar dan sebagainya. Syarak bagi tahu kita ada hadas. Kan? Yang iktibari pada badan kita, yang kita andaikan kewujudan dia, yang mana dia menghalang kita untuk sahnya solat. So kita kena angkat dia. Okey, kita kena angkat dia. Najis ni apa? Najis pula adalah perkara yang jijik di sisi syarak. Di sisi syarak. Yang menghalang dari sahnya solat. Itu dia. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, nasihat saya lah. Dari sahnya solat. Nasihat saya
Okey, untuk sahabat-sahabat yang ada dekat rumah. Okey. Kalau kita boleh faham definisi dah hafal dia, bagus. Kalau kita boleh kuasai dan faham definisi dah hafal dia, bagus. Okey. Dalam apa-apa cabang ilmu, antara kunci utama dia kena hafal definisi. Kita kena faham definisi. Okey. So ulama kata najis ni mustaqdharun syar'an. Dalam bahasa Arab dia lah. Mustaqdharun syar'an. Perkara yang jijik di sisi syarak. Yamna'u min sihhatis salah haitsu la murakhis. Yang halang dari sahnya solat sekiranya tiada rukhsah. Apa maksud sekiranya tiada rukhsah? Jangan risau. Itu anda akan terangkan nanti. Tuan-tuan dan perempuan jangan risau. Anak akan terangkanlah insya-Allah. Kalau tak dalam bahagian ni, anak akan terangkan pada bahagian ni. Bahagian yang akan bila kita sampai nanti, bahagian khusus dia. Najis adalah perkara yang jijik di sisi syarak yang halang dari sahnya solat sekiranya tiada rukhsah. Mustaqdharun syar'an yamna'u min sihhatis salah haitsu la murakhis. Kan? Kalau hadas dalam bahasa Arab dia wasfun i'tibariyun qa'imun bil badan yamna'u min sihhatis salah. Haitsu la murakhis juga. Okey. Itulah taharah. Mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Imam Nawawi juga tambah au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Kan, tapi yang tambahan tu anda terangkan nanti. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan fahamkan ni dulu. Raf'u hadathin au izalatu najisin atau khabath. Apa dia taharah? Kita nak belajar tentang macam mana nak angkat hadas, macam mana nak hilangkan najis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Harapnya sampai sini okey lah. Okey. So nampak tak? Kita perlu step by step. Kita perlu step by step. Kita tak payah tergesa-gesa, tak apa. Jangan risau. Tak ada tergesa-gesa. Kita ambil masa belajar. Kita tak kejar apa-apa pun. Kita belajar ni untuk beramal. Kita tak ada kejar apa-apa. Kata Imam Ibn Raslan rahimahullah, wa innama yassihhu at-tathhirun bima utliqa la musta'malin wala bima. Okey. Hanya saja sah bersuci dengan air yang mutlak, murni. Yang bukan air musta'mal, yang telah terpakai untuk bersuci yang wajib, dan bukan pula air yang dia ada sambungan dekat bawah ni. Air yang bi zahirin mukhalitin taghayyuran itlaq al-ismi ghayyara. Okey, kita nak fokus pada rangkap ke-77. Bait 77 ni tuan-tuan dan puan. Hanya sah bersuci dengan air yang mutlak. Tathhir tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita guna untuk taharah, nak mengangkat hadas, nak menghilangkan najis, okey, perlu kepada air mutlak. Perlu kepada air mutlak. Hanya innama ni maksud dia hanya menghadkan. Air yang kita boleh guna untuk taharah adalah yasihhu tathhirun bima. Ma ni asalnya bima'in. Sebab tu dia terjemah pun dengan air. Kat sini ni air ni sebenarnya. Hamzah ma ada hamzah. Hamzah tu dibuang kerana darurat syair, wazan syair. Okay, asalnya bima'in. Okey. Dibuang. Utliqa. Maksudnya seolah kita cakap yasihhu tathhirun bima'in utliqa. Utliqa mutlak. Ma mutlak. Al-ma'ul mutlak. Air yang mutlak. La musta'malin. Kita tak boleh guna air musta'mal. Dan kita juga tidak boleh guna air yang sifat dia disebut pada rangkap selepas tu. Itu maksud rangkap ni. Anda terjemah dah bagi faham dulu rangkap ni. Okay, kalau kita terjemah dan nak bagi faham, Imam Ibn Raslan nak kata, hanya sah untuk kita mengguna untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengan air yang mutlak, bukan air musta'mal, dan bukan air yang ada satu lagi jenis air yang sifat dia akan disebutkan lepas ni. Boleh? Jadi apa dia air mutlak ini? Kan?
Apa dia air mutlak ni? Air mutlak ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah air yang kalau dulu ulama kita bagi kesimpulan, apa yang turun daripada langit, apa yang terbit daripada bumi, okey, kekal seperti mana sifat asalnya, asal penciptaannya, semula jadinya, itulah air mutlak. Kullu ma nazala minas sama' wa naba'a minal ard wa baqin ala taharatihi ataupun wa baqi ala khilqihi. Kan? Segala yang turun daripada langit ataupun terbit daripada bumi dan kekal di atas asal penciptaannya. Wa baqi ala asli khilqatihi. Itu dia. Dan kekal di atas asal penciptaannya. Kan? Itulah air mutlak. Air yang dia kekal di atas asal penciptaannya, yang terbit daripada bumi ataupun yang turun daripada langit. Macam dalam Al-Quran Allah sebut wa yunazzilukum minas sama'i wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah yang telah menurunkan kepada kamu air daripada langit untuk kamu bersuci dengannya. Okey. Dalam hadis Nabi SAW ditanya tentang air laut, Nabi SAW kata huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Huwa at-tahuru ma'uhu, air laut itu suci dan bangkainya, wa tahuru ma'uhu, dan bangkainya halal. Bangkainya halal dimakan. Okey. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ya, Nabi SAW ditanya tentang air laut. Air laut ni macam mana? Kita boleh guna untuk wuduk tak? So Nabi SAW pun bagi tahu air laut ini suci dan bangkainya halal. Okay, so itu kata tentang air laut. Yang awal tadi anda baca tentang air daripada langit, air hujan contoh. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Okey. Dan dialah yang telah menurunkan kamu air daripada langit untuk kamu bersuci dengannya. Air daripada langit boleh jadi air hujan, boleh jadi air batu, maksudnya macam hujan batu pun boleh kata yang turun daripada langit, hujan batu. Okey. Yang terbit daripada tanah, kita cakap contohnya mungkin air mata air. Air mata air, ma'ul ain. Daripada perigi, telaga, ma'ul bi'r, kan. Sungai, laut. Okey, itu semua air mutlak. Okey, itu semua air mutlak. Dan air mutlak ini tuan-tuan dan puan-puan, bila dikatakan mutlak, mutlak tu maksudnya yang terlepas. Terlepas daripada sifat, daripada qaid. Sebagai contoh, bila kita cakap terlepas daripada sifat ataupun qaid, jika suatu air tu ditambah pada dia sifat yang lazim, sifat yang mengubah hakikat air. Contohnya kita cakap air kopi. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kopi ini dipanggil qaid. Lazim. Sifat yang lazim yang mana dia tak boleh dipisahkan. Kan? Air kopi, okay, hakikat air kopi ini, kalau kita buang perkataan kopi, katakanlah kita buang perkataan kopi contoh. Dia dah tak jadi air kopi dah lah. Yang mana kalau kita buang sifat ni, qaid lazim ni, dia akan berubah hakikat dia. Tetapi air mutlak ni, kalau dia ada sifat sekalipun, saya bagi contoh. Contohnya kita kata air laut. Air laut contoh. Saya bagi contoh. Air laut. Kalau kita ambil air laut, kita pindah masuk dalam botol, kita pindah masuk dalam baldi dan sebagainya, dia dah hilanglah nama laut. Kan? Dia dah hilanglah nama laut. Tapi adakah berubah hakikat dia? Tak, dia kekal air. Air yang kita ambil tadi tu sama. Hilangnya dia punya sifat ni, laut ni, hilangnya qaid laut ni, tetap kita boleh panggil dia air. Tapi kalau air kopi,
Kalau kita buang perkataan kopi, dia dah jadi benda lain dah. Dia jadi air biasa dah lah. Dah tak jadi kopi dah. So untuk kita kenal dia sebagai kopi, dia kena tambah perkataan kopi tu. Itu quite lazim. Air sabun, air teh. Teh sabun kan. Contohnya teh dengan sabun. Air teh. Air sabun. Ini semua qaid lazim. Dia bukan mutlak. Kenapa dia bukan mutlak tuan-tuan dan puan? Sebab kalau kita hilangkan teh, kita hilangkan sabun, dia tak menggambarkan realiti. Kita tak boleh panggil air teh itu semata-mata air dengan maksud air mutlak. Tak, dia tak menggambarkan realiti dia. Tapi air laut, kalau kita buang perkataan laut, kita boleh panggil dia air. Air sungai, kalau kita buang perkataan sungai, kita boleh panggil dia air. Menggambarkan realiti dia. Tapi kalau teh, kita buang, kita tak panggil dia air teh, kita panggil dia air. Dia tak menggambarkan realiti sebenar. Sebab sebenarnya dia bukan air biasa, dia teh. Air sabun, kalau kita buang sabun, perkataan sabun ni, perkataan air tu tak menggambarkan realiti dia. Betul tak? Tak menggambarkan realiti dia. Sebab hakikatnya realiti dia, dia air yang ada sabun padanya. So dia tak mutlak. Maka air mutlak ini maksudnya tuan-tuan dan puan, kesimpulan dia. Kalau ada tuan-tuan dan puan yang pening ingat, Ana bagi kesimpulan. Kesimpulan dia, air mutlak ni air yang kita boleh panggil dia air sahaja. Yang mana kalau kita panggil air sahaja pun betul, menggambarkan realiti dia. Ataupun kita panggil air campur dengan benda lain, yang benda lain tu dia tak bagi kesan pada hakikat air. Contohnya laut, contohnya sungai, contohnya hujan. Sebab perkara-perkara ini, kalau kita pisahkan, kita tetap boleh panggil dia air. Kan? Kalau macam Ana cakap tadi lah, kita ambil air laut contoh, kita simpan dalam botol air, kemudian kita pindahkan dalam baldi contohnya, kita mungkin dah tak panggil air laut. Tapi dia mengubah tak hakikat air tu, dia menggambarkan tak tentang hakikat air tu, dia menggambarkan, masih lagi menggambarkan. Kita boleh panggil dia air. Boleh dipanggil dia air secara mutlak. Kan? Tapi kalau kopi, teh dan sabun, kita buang sifat kopi, sabun dan teh itu, kita refer dia dengan air sahaja. Dia tak menggambarkan realiti sebenar. Betul tak? Kalau kita tunjuk ke orang kopi, kita panggil dia air. Ni air. Dia tak menggambarkan realiti sebenar. Maksudnya, air kopi, perkataan kopi itu adalah benda yang lazim. Dia bukan perkara yang mutlak. Dia lazim. Dia mengikat. Qaid itu maksudnya dia mengikat. Okay? Dia mengikat. Maksudnya kalau kita buang perkataan kopi itu, kita tak menggambarkan realiti air tu. Dia jadi benda lain lah. Jadi untuk kita menggambarkan realiti sebenar, kita cakap air kopi. Okay. Tapi kalau air laut, sungai dan hujan, kalau kita sebut dia air je, dia menggambarkan realiti sebenar. Dia kekal di atas asal penciptaannya. Dia baqin ala khilqatihi, asli khilqatihi. Okay. Adapun air, kopi, sabun dan teh, dia tidak kekal di atas asal penciptaan. Dia dah berlaku perubahan kerana faktor luar. Kopi kita dah bubuh, coffee beans lah. Kan? Kita dah bubuh coffee beans. Ataupun kita dah bubuh 3-in-1. Kopi 3-in-1 dekat air tu. Teh sebab kita dah ada uncang teh campur dengan air. Sabun sebab kita dah bubuh sabun. Contohnya kita letak Dettol campur dengan air. Contohlah. Kan? So kita dah masukkan kepada air itu sesuatu yang mengubah dia punya sifat dia. Dah ubah hakikat dia. Dia bukan lagi kekal di atas asal penciptaan. Jadi air yang mutlak itu adalah air yang kekal di atas asal penciptaannya. Okey. Dan dia mutlak maksudnya dia tidak dikaitkan dengan sifat yang lazim. Kita boleh refer dia sebagai air. Kalau kita refer dia sebagai air, okey, kita menggambarkan akan hakikat sebenar dia. Okey. Contohlah, kalau Ana ambil air laut, kan? Ana pindah masukkan dalam botol, Ana angkat tunjuk kat orang, ni air. Ini air. Boleh tak? Boleh. Kita menggambarkan hakikat dia. Tapi kalau Ana ambil air kopi, Ana tuang dalam botol, Ana tunjuk, Ana cakap, ni air.
kita tak menggambarkan realiti sebenar. Sebab untuk gambarkan sepenuhnya, kita kena tambah perkataan kopi. Kalau tak, kita cakap dia air saja. Okey, betul lah dia air kan, kita boleh minum. Tapi tak menggambarkan realiti sebenar. Sebab dia bukan semata-mata air, dia kopi. Dia ada manis, dia ada mungkin rasa pahit kopi tu, dia punya warna berubah. Nampak tak? So itu beza air mutlak dengan air yang bukan mutlak. Dan seterusnya pengarang kita sebut la musta'mal. Kita tak boleh bersuci dengan air musta'mal. Air musta'mal ini, konsep air musta'mal dipakai di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Al-Imam Ahmad. Okey. Dan dalil terhadap wujudnya air musta'mal ni banyaklah. Okey. Tapi sebelum tu, ana kena bagi tuan-tuan dan puan-puan faham apa maksud air musta'mal. Air musta'mal ini air yang telah kita gunakan untuk bersuci. Okey. Pada taharah bersuci, yang hukum taharah atau bersuci itu fardu. Kan? Kita dah gunakan untuk taharah bersuci, yang mana taharah yang kita buat tu hukum dia wajib. Orang yang nak solat, dia wajib wuduk. Dan bila wuduk, basuhan pertama wuduk itu wajib. Akan tetapi basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunat. Betul tak? Kita dah belajar yang 3 itu sunat, 1 wajib. Jadi untuk basuhan pertama ketika wuduk, okey, basuhan pertama ketika wuduk, air yang terpisah daripada anggota wuduk kita, menitik jatuh ke bawah tu, yang terpisah daripada anggota wuduk, pada basuhan yang pertama, itulah air musta'mal. Jadi sebagai contoh tuan-tuan dan puan, okey, katakanlah anak nak ambil wuduk, okey, wuduk yang wajib, anak nak ambil wuduk yang wajib nak solat. Katakan tadi berhadas, kita nak wuduk yang wajib. Yang basuhan pertama ni basuhan wajib. Okey, basuhan wajib. Kan kita ambil air, kita pun basuh muka. Bila kita basuh muka ni, air yang terpisah daripada anggota muka kita tu, kan, air yang munfasil anil udhu, yang terpisah daripada anggota kita. Bila kita dah guna untuk basuh muka, dia menitik jatuh. Yang menitik jatuh tu musta'mal. Yang kita dah guna untuk basuhan yang wajib, taharah yang wajib, dan dia terpisah daripada anggota. Kalau dia masih dekat anggota, air yang masih dekat muka ana contoh, dia mengalir tapi masih lagi dekat muka, itu dikira musta'mal? Tak musta'mal. Tak musta'mal. Kalau diandaikan ada orang ambil contoh, air yang ada dekat muka tu diambil sebelum terpisah, dia tak jadi musta'mal. Musta'mal ni yang dah terpisah daripada anggota, yang dah digunakan untuk taharah yang wajib dan terpisah daripada anggota. Kan? Macam Imam Ibn Ruslan sendiri sebut dalam Zubat ini, wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin. Okey? Wa kullu mastu'mila fi tathhiri fardin. Setiap perkara yang telah digunakan untuk bersuci yang fardu, itulah yang musta'mal. Okey? Itulah yang musta'mal. So air musta'mal, air yang telah kita guna untuk taharah bersuci yang fardu. Contohnya basuhan pertama ketika wuduk. Okey? Dan dia telah terpisah daripada anggota kita. Daripada anggota wuduk kita. Kita boleh faham daripada situ, basuhan kedua dan ketiga wuduk yang mana sunat, dia bukan air musta'mal. Jadi kita boleh, kalau orang tu nak recycle air yang digunakan, nak jimat, dia boleh guna air yang telah digunakan untuk berwuduk pada basuhan kedua dan ketiga. Sah untuk berwuduk. Sah untuk berwuduk. Okey. Sah untuk berwuduk sebab dia bukan musta'mal. Yang musta'mal tu pada basuhan yang pertama, sebab itulah basuhan yang wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, anda berhenti sampai sini dulu. Dah habis masa dah. Okey, ada soalan? Tidak ada soalan. Okey. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.
Yang baik tu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap tu daripada anak sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat manfaat. Okay. Dan jangan lupa untuk ulang kaji lah. Okay. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.